A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadinil karim wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna habibana wa sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa habibuh addal amanah wa ballagha risalah wa nasahal ummah wa kashafa Allahu bihil ghummah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama mengucapkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla di atas keizinan daripada Allah dapat kita bertemu pada hari yang sangat berbahagia ini. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebaikan yang berterusan kepada kita dan menjadikan apa yang kita lakukan ini sebagai satu amal yang baik yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kita mempelajari kalam-kalam mulia, sabdaan-sabdaan mulia baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Moga-moga semakin banyak kita mendengar sabdaan Nabi, semakin halus jiwa kita terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita akan sampai pada satu tahap yang sebagaimana disebut oleh Nabi alaihi salatu wassalam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in, yang bermaksud tidak akan beriman seorang pun di kalangan kamu, kata para ulama, iaitu keimanan yang sempurna, sehinggalah aku menjadi orang yang paling dia cintai, melebihi cintanya kepada orang tuanya, melebihi cintanya kepada anak-anaknya, dan melebihi cintanya kepada seluruh manusia. Moga-moga apa yang kita pelajari ini akan memperkenalkan kita kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala memberkati majlis dan memberkati semua yang bertanggungjawab dan terlibat di dalam majlis memperkenalkan sabdaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang biasa kita lakukan sebelum daripada kita memulakan majlis berselawat, majlis membaca hadis-hadis baginda Nabi alaihi salatu wasalam, kita akan memulakan terlebih dahulu dengan kita mulakan dengan berselawat ke hadrat baginda Nabi alaihi salatu wasalam. Dan alhamdulillah, Ustaz Muhdi Aziz yang berada di Mesir sana pun telah mendatangkan kepada kita salawat yang telah Allah Ta'ala rezekikan kepada Syekh Musa Ad-Darir daripada melalui mimpi beliau yang beliau bertemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam mimpi tersebut Allah Azza wa Jalla mentakdirkan beliau melihat Nabi, dan Nabi mengajar kepada beliau untuk membaca salawat ini sebanyak 1000 kali. Lalu yang ketika itu beliau berada di atas kapal, dan ketika itu kapal mereka dilanda ombak yang sangat ganas yang dikenali pada ketika itu dikenali sebagai ombak ataupun taufan al-iqlabiyah, yang biasanya kapal-kapal yang diserang oleh taufan ini akan pecah, akan binasa, lalu biasanya tidak akan ada orang yang selamat selepas karam dilanda oleh ombak yang dahsyat ini. Lalu dengan berkat doa ini beliau bangun dan memberitahu kepada semua yang hadir yang beliau telah bermimpi bertemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam, dan Nabi meminta untuk dibacakan sebanyak 1000 kali akan salawat ini. Lalu Allah Azza wa Jalla telah mentakdirkan mereka sewaktu mereka membaca salawat ini, baru sampai ke 300 Allah Ta'ala meredakan angin tersebut. Lalu angin itu pun hilang, taufan itu pun hilang, lalu mereka semua selamat dengan berkat berselawat ke hadrat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala juga memberikan kepada kita keberkatan dengan majlis ini. Kita mulakan dengan salawat ini. Moga-moga salawat ini selain daripada kita
menautkan kasih kita kepada baginda Nabi SAW. Moga-moga ianya juga menyebabkan kita menjadi orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada ditimpa oleh penyakit ini. Dan insya-Allah biasanya pada hari Jumaat kita akan ada majlis berselawat kepada Nabi SAW. Lalu insya-Allah Jumaat yang dekat ini kita akan melakukan majlis berselawat kepada Nabi dengan selawat yang telah Allah Taala rezekikan kepada Syekh Musa Ad-Darir. Dan selawat ini agak panjang sedikit berbanding selawat yang biasa kita baca. Dan kita akan baca insya-Allah, kalau direzekikan Allah, kita akan cuba baca dalam jumlah 1000 kali pada hari Jumaat ini. Moga-moga berkat Allah Ta'ala merezekikan kita berselawat pada hari Jumaat ini sebanyak 1000 kali. Moga-moga barakah salawat ini Allah Ta'ala akan menjaga Malaysia, menjaga negara-negara Islam dan menjaga seluruh dunia daripada wabak ini. Dan moga-moga Allah mengangkat kembali wabak ini daripada kita semua. Allahumma salim salim. Moga-moga ianya akan berlaku dengan berkat berselawat pada hari Jumaat ini dengan jumlah 1000 kali. Oleh kerana ia awal, saya target mungkin kita mula daripada pukul 8.30, kita terus berselawat, kita berhenti untuk sembahyang Jumaat bagi tempat yang boleh melakukan solat Jumaat. Habis Jumaat kita sambung sampailah cukup bilangan 1000 kali, insya-Allah. Moga-moga Allah terima segala apa yang kita lakukan dengan berkat berselawat kepada Nabi. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan Malaysia, selamatkan bumi Mesir, selamatkan seluruh dunia Islam dan menyelamatkan seluruh dunia amnya dengan berkat berselawat ke hadrat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam majlis ini kita tak akan baca 1000 lah. Kita tunggu hari Jumaat ni kita akan baca 1000 kali. Dan kita dengan majlis ini, sebelum ni kita baca 11 kali tapi tak puas rasa tak puas baca 1000 kali. Jadi insya-Allah dalam majlis ini kita akan membaca sebanyak 33 kali. Moga-moga Allah Ta'ala menerimanya. Allahumma amin. Kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات
وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات
في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات
وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات
في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala berkati kita, dekatkan lagi kita dengan baginda Nabi alaihi salatu wassalam, dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita di kalangan hamba-hamba Allah yang sentiasa bernafas dengan nafas-nafas baginda Nabi alaihi salatu wassalam, dan moga-moga Allah Azza wa Jal memberikan kepada kita keselamatan dengan berkat salawat ke hadrat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita mulakan majlis pembacaan kitab Tamamul Minnah bi Bayanil Khisalil Mujibati lil Jannah, karangan Syekh Abdullah Ibnu Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari, dengan menghadiahkan bacaan Al-Fatihah ke hadrat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahli keluarga baginda, kepada seluruh para isteri baginda, kepada seluruh para sahabat baginda, kepada seluruh golongan tabi'in, kepada golongan tabi'in, kepada seluruh para ulama, kepada seluruh para awliya, kepada seluruh yang terlibat, ataupun kepada Syekhuna Syekh Muhammad Syekh Abdullah Ibni Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari, kepada guru-guru beliau, kepada para murid beliau, dan kepada seluruh umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, kepada baginda Rasulullah, dan kepada mereka semua kita hadiahkan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadur Rasulillah wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi wa man walah. InsyaAllah kita memulakan majlis pembacaan kitab Tamamul Minnah, iaitu pada muka surat yang ke-13 dalam PDF, di muka surat yang ke-13, iaitu pada perenggan yang berbunyi wa ijabatud da'wah, wa ijabatud da'wah. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 daripada atas, daripada atas. Bismillahirrahmanirrahim. Biisnadina al-muttasil ila sayyidina al-imam al-syaikh Abdullah ibni Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari Al-Hasani radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i tamami minnatihi wa sa'iri musannafatihi wa syurrahiha, Allahumma amin. Bisanadina ilaihi qala wa ijabatu da'wati haqqun lil muslimi ala akhihi sahhat fihi ahaditsu kathiratun. Menjawab panggilan, menjawab seruan. Ini masukkan dengan menjawab seruan ni, maknanya orang ajak kita pergi kenduri. Orang ajak kita pergi kenduri, lalu kita menerima pelawaan tersebut, lalu kita pun hadir dalam majlis kenduri tersebut. Ini yang dimaksudkan dengan ijabatul dakwah.
menjawab pelawaan. Maksud dia orang jemput kita pergi kenduri, lalu kita pun melakukan perkara tersebut, kita pun hadir dalam majlis tersebut. Kata Syekh Abdullah, ini merupakan satu hak yang diwajibkan untuk seorang Muslim yang mesti dilakukan oleh saudaranya yang Muslim. Maksudnya apabila seorang Muslim ajak saudaranya yang Muslim untuk si saudara tadi hadir dalam majlis perkahwinan yang diadakan olehnya, sama ada dia yang kahwin ke ataupun ahli keluarga dia yang kahwin, maka ini adalah satu kewajipan, satu hak yang perlu ditunaikan oleh orang yang diajak untuk hadir ke majlis perkahwinan bagi meraihkan orang yang mengajak. Cuma dalam perbahasan ini, kalau kita lihat kata Syekh Abdullah Al-Humari, telah banyak hadis-hadis yang sahih, telah banyak hadis-hadis yang menyatakan tentang kewajipan untuk kita menerima jemputan untuk orang mengajak kita kepada kenduri. Orang jemput kita pergi kenduri, menjadi kewajipan kepada kita untuk pergi kepada kenduri tersebut, dan ini telah dibuktikan oleh hadis-hadis yang pelbagai. Cuma dalam perbahasan ini, kenduri ada macam-macam. Kenduri tahlil, kalau di Malaysia ada kenduri tahlil, ada kenduri sempena perkahwinan, itu yang masyhur lah. Ada kenduri sempena pertunangan, ada kenduri sempena majlis khatan. Jadi ada pelbagai jenis kenduri. Yang dimaksudkan kenduri di sini, kalau ikut dalam hadis yang akan kita lihat, maknanya kenduri secara umum. Namun berdasarkan kefahaman Sayyidina Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, dalam mazhab kita, mazhab Sayyidina Al-Imam Asy-Syafi'i, kenduri yang wajib ke atas setiap Muslim untuk pergi adalah kenduri kahwin. Maknanya kalau kenduri selain daripada kenduri perkahwinan, itu tidak diwajibkan tetapi disunatkan. Maknanya kalau kenduri kahwin, kalau orang tu jemput kita, tak boleh kita hantar wakil. Kalau kita tak ada sebarang keuzuran, wajib ke atas kita untuk pergi. Dia panggil wajibul ain, ataupun orang Melayu panggil sebut fardu ain. Bukan fardu kifayah tetapi fardu ain. Maknanya kalau fulan bi fulan sudah dijemput, maka kalau dia tiada halangan dan tak ada masalah untuk pergi, wajib dia untuk pergi ke kenduri tersebut. Kita lihat hadis yang didatangkan oleh Syekh Abdullah Al-Humari. Qala rahimahullahu azza wa jalla, fa fi sahihi Muslimin an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idza da'a ahadukum akhahu falyujib ursan kana aw nahwahu. Dalam sahih Al-Imam Muslim, dengan sanad beliau sambung menyambung sehingga kepada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, apabila salah seorang di kalangan kamu telah menjemput saudaranya, maksudnya menjemput saudaranya untuk hadir ke majlis kenduri, falyujib, maka hendaklah yang dijemput menjawab jemputan tersebut. Maksud dia hadir ke kenduri tersebut. Ursan kana au nahwahu, sama ada kenduri itu adalah kenduri sempena perkahwinan atau kenduri selain daripada perkahwinan. Maksudnya kenduri atas sebab-sebab yang bukan perkahwinan. Maksudnya dalam hadis ini, kita diminta oleh Nabi SAW, kalau kita dijemput untuk hadir ke dalam mana-mana kenduri, hendaklah kita hadir di dalam kenduri tersebut. Cuma berdasarkan kefahaman mazhab Sayyidina Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, Al-Imam Asy-Syafi'i memahami bahawa hadis-hadis yang menceritakan tentang tuntutan untuk kita hadir ke majlis kenduri, yang wajib adalah kenduri kahwin. Tapi kenduri selain daripada kenduri kahwin disunatkan untuk kita pergi, kerana Nabi dalam hadis sebagai contoh sebut ursan kana au nahwahu, sama ada kenduri kahwin atau yang seumpama dengannya. Wa fi sahihaini anhu aidan anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, idza du'iya ahadukum ila al-walimah falyatiha. Di dalam Sahih Al-Bukhari, begitu juga dalam Sahih Al-Imam Muslim, dengan sanad kedua-dua imam ini sama menyambung sampai juga kepada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahawa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, yang bermaksud apabila salah seorang di kalangan kamu semua telah dijemput untuk hadir ke kenduri, hendaklah dia mendatangi kenduri tersebut.
Kemudian Syekh Abdullah mendatangkan lagi hadis yang seterusnya, yang kesemuanya menunjukkan bahawa kita memang dituntut untuk hadir ke majlis kenduri. Kerana bila orang jemput kita, orang mengharapkan kita hadir. Maka sebagai tanda kita menunaikan hak saudara kita yang Muslim, maka kita hadir dalam kenduri perkahwinannya. Kita berkongsi kegembiraan dengan dia. Di dalam Sahih Al-Imam Muslim, wa fi Sahih Muslim radhiyallahu taala anhu, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idza du'iya ahadukum ila ta'amin falyujib, fa in syaa'a ta'im wa in syaa'a tarak. Ta'ima bi fathhi ta' wa kasril ain, akal. Dalam hadis riwayat Sayyidina Al-Imam Muslim, dengan sanad beliau sama menyambung sampai kepada seorang sahabat Nabi, iaitu Sayyidina Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhuma. Sayyidina Jabir telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila salah seorang di kalangan kamu semua telah dijemput untuk hadir ke makanan, dijemput untuk hadir ke satu majlis untuk jamuan, dijemput untuk menghadiri jamuan, falyujib, maka hendaklah dia mendatangi majlis jamuan tersebut. Fa in syaa'a ta'im, kalau dia mahu dia boleh makan, wa in syaa'a tarak, kalau dia mahu dia tak perlu makan. Tetapi hadir dalam jemputan tersebut adalah dituntut. Maknanya kalaulah perkahwinan, wajib hadir. Tapi kalau dia tak nak makan, tak ada masalah. Dia hadir, meraihkan majlis tersebut dalam masa yang sama. Kalau dia tak nak makan, Nabi kata, ya pulang. Cuma kalau dia makan juga tidak menjadi masalah. Kemudian Syekh Abdullah Al-Ghumari memberitahu kepada kita, dalam hadis disebut kalimah ta'imah. Ini agak jarang digunakan oleh orang Arab sampai ke hari ini. Lalu kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, ta'imah adalah dengan cara bacanya, huruf ta itu dibaris dengan baris atas, manakala huruf ain dibaris dengan baris bawah. Apa maksud ta'imah? Sebab orang Arab pun jarang guna. Orang Arab hari ni pun jarang guna. Tapi Nabi SAW guna. Jadi ta'imah sama erti dengan akala, iaitu makan. Jadi bila Nabi sebut fa'in sya'a ta'im, sama erti dengan fa'in sya'a akal. Kalau dia mahu, dia boleh makan. Kalau dia mahu, dia boleh untuk tidak makan. Kemudian kata Syekh Abdullah Al-Ghumari lagi, wa fi sahihi Muslimin radhiyallahu ta'ala anhu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Allahumma ighfir li sayyidina Abi Hurairah wa li ummi sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idza du'iya ahadukum falyujib, fa in kana sha'iman falyusalli, wa in kana muftiran falyat'am, falyusalli falyad'u li sahibil bait bil barakati wa nahwiha, falyat'am bisukunil lam wa fathil ya wal ain, falyakul. Jadi dalam hadis yang satu lagi yang juga diriwayatkan oleh Sayyidina Al-Imam Muslim Ibn Al-Hajjaj Ibn Muslim Al-Kushairi rahimahullahu azza wa jal, dengan sanad beliau sampai kepada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya Allah ampunkanlah kesilapan Sayyidina Abu Hurairah, dan ampunkan juga ya Allah kesilapan ibu Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhuma. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, apabila seseorang di kalangan kamu semua telah dijemput untuk hadir ke majlis makan, falyujib, maka hendaklah dia menjawab jemputan tersebut. Maksud dia hendaklah hadir ke majlis jamuan tersebut, ke majlis kenduri tersebut. Fa in kana shaiman, kalau dia ketika itu sedang berpuasa, maknanya hari dia dijemput tu kebetulan, katakan majlis perkahwinan tu dibuat pada hari Isnin, kebetulan ada cuti hari Isnin, lalu dia pun hadir dalam majlis kenduri tersebut pada hari Isnin, dalam keadaan dia berpuasa. Dia berpuasa dan kebetulannya dia dijemput. Lalu katakan kenduri itu kenduri kahwin, maka dia wajib ke untuk hadir? Dia wajib untuk hadir kalau tak ada sebarang halangan. Maknanya puasa tidak menjadi halangan untuk orang yang berpuasa hadir ke majlis kenduri kahwin. Lepas tu Nabi kata, fa in kana shaiman falyusalli. Kalau dia seorang yang berpuasa, maknanya ketika dia datang ke majlis tersebut sebenarnya dia sedang berpuasa, maka hendaklah dia falyusalli, hendaklah dia bersolat, hendaklah dia bersolat. Lalu kalimah bersolat di sini, as-salah dalam bahasa Arab bermaksud berdoa, berdoa. Salat dalam bahasa Arab pada asalnya bermaksud berdoa.
Dan biasa kita dengan salat kita fahami dengan maksud melakukan ibadah salat yang kita semua sedia maklum, iaitu bermula dengan takbir dan berakhir dengan memberi salam. Cuma apa maksud hendaklah dia bersolat di sini? Lalu ramai para ulama berpendapat maksud bersolat di sini adalah bukan melakukan ibadah solat di dalam majlis itu. Sebaliknya yang dimaksudkan adalah hendaklah dia berdoa. Dia tak makan sebab dia puasa, maka dia berdoa. Dia hadir ke majlis itu dalam keadaan dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ini yang difahami oleh sebahagian para ulama. Ada juga para ulama yang berpendapat solat dengan maksud yang kita semua sedia maklum, iaitu melakukan ibadah solat bermula dengan takbir berakhir dengan salam. Maknanya ada ulama kata bila dia berpuasa, dia pergi ke majlis kahwin, dia tak makan sebab dia puasa, maka ketika itu dia melakukan salat di tapak kenduri kahwin. Ni mungkin tak pernah berlaku lah. Dalam sepanjang hidup saya pun saya tak pernah tengok orang hadir ke kenduri kahwin, dia tiba-tiba minta sejadah, dia sembahyang. Mungkin kurang sesuai lah. Tetapi ada para ulama yang memahami maksud fal yusalli, hendaklah dia melakukan salat. Iaitu dia melakukan ibadah di situ dengan niat moga-moga berkat salat yang dia lakukan, majlis itu diberkati oleh Allah Azza wa Jal. Jadi dalam memahami hadis ni ada dua pendapat lah. Cuma yang biasa disebut oleh para ulama, dan inilah pandangan yang boleh dikatakan pandangan yang dipegang oleh ramai para ulama. Maksud fal yusalli di sini maksudnya fal yad'u. Nanti akan disebut oleh Syekh Abdullah Al-Ghumari apa maksud fal yusalli yang beliau fahami, iaitu berdoa. Wa in kana muftiran falyat'am. Kalau dia seorang yang tidak berpuasa, maka hendaklah dia makan. Hendaklah dia makan. Lalu kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, falyusalli falyad'u li sahibil baiti bil barakati wa nahwiha. Maksud falyusalli dalam hadis Nabi tadi, maksudnya adalah hendaklah dia berdoa untuk kebaikan tuan punya rumah. Maksud tuan punya majlis. Dia mendoakan kebaikan, moga-moga Allah Azza wa Jalla memberikan keberkatan dan seumpamanya. Memberikan keberkatan, kebaikan, menjadikan pengantin itu di perkahwinan yang berkat, perkahwinan yang membawa kepada kelahiran anak-anak yang soleh. Kita berdoa dengan doa yang baik-baik untuk tuan rumah, untuk mempelai. Itu maksud fal yusalli. Maksudnya Syekh Abdullah sendiri berpendapat fal yusalli bukan mengadakan solat, angkat takbir, rokok, sujud tu, tetapi maksud fal yusalli di sini adalah berdoa. Kemudian kata Syekh Abdullah fal yat'am, maksud dia kalimah fal yat'am dalam hadis, Nabi kata wa in kana muftiran fal yat'am. Sekiranya dia sedang tidak berpuasa, maka hendaklah dia makan. Jadi kata Syekh Abdullah, masuk fal yat'am bisukunil lam wa fathil ya wal ain falyakul. Kalimah falyat'am ni iaitu cara bacanya, huruf lam dibariskan mati, kemudian huruf ya dan huruf ain dibariskan dengan baris atas. Kita baca falyat'am. Okey, apa maksud falyat'am? Sama dengan kalimah yang sebelumnya, iaitu ta'ima yat'amu, iaitu falyakul, hendaklah dia makan. Kalau dia tak puasa, dia pergi kenduri kahwin, hendaklah dia makan. Jadi daripada hadis ni tahulah kita bahawa orang yang berpuasa itu bukan alasan untuk dia tidak hadir dalam kenduri kahwin. Bahkan dia wajib untuk hadir ke kenduri kahwin walaupun ketika itu dia sedang berpuasa. Jadi saya sempat merujuk apa yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu dalam kitab beliau Al-Minhaj Syarhi Sahih Al-Imam Muslim Ibn Al-Hajjaj, atau lebih dikenali dengan Syarhun Nawawi ala Sahih Muslim. Dalam kitab ini Al-Imam An-Nawawi berkata, wa amma as-saimu fala khilafa annahu la yajibu alaihi al-akl. Adapun orang yang berpuasa yang dijemput ke majlis kenduri kahwin, tidak ada khilaf di kalangan para ulama bahawa dia tidak wajib untuk makan. Sebab dia sedang berpuasa, dia sedang melakukan ibadah, maka dia tidak wajib untuk makan. Dia tidak wajib. Maksudnya kalau dia tak makan, dia terus berpuasa, dia tak berdosa. Lakin, kata Sayyidina Al-Imam An-Nawawi, lakin in kana sawmuhu farda lam yajuz lahul akl. Katakan dia sedang berpuasa, dia tak wajib makan. Baik, kalau puasa itu adalah puasa wajib, maknanya contoh dia telah bernazar untuk berpuasa pada hari itu. Tiba-tiba datang datang Allahumma salli ala sayyidina Rasulullah, jemputan untuk dia hadir ke majlis dan keadaan dia
sudah bernazar untuk berpuasa pada hari itu. Lalu dia berpuasa dalam keadaan puasa nazar adalah wajib. Atau contohnya dia pernah meninggalkan puasa wajib disebabkan ada keuzuran, contohnya wanita haid, contoh wanita haid, atau satu orang lelaki yang pada bulan Ramadan dia meninggalkan puasa kerana dia bermusafir contohnya. Lalu dia menggantikan puasa pada hari itu. Dia dah berniat dah pada waktu malam, sebelum siang tu, sebelum masuk subuh, dia berniat untuk berpuasa wajib, puasa qada pada hari itu. Lepas tu, baru dia teringat bahawa dia sebenarnya dijemput untuk kenduri pada hari itu. Sedangkan dia ketika itu sedang berpuasa wajib. Jadi kata Sayyidina Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu, lakin in kana sawmuhu fardan lam yajuz lahul akl. Kalau dia ketika itu sedang berpuasa wajib, tidak harus untuk dia makan. Maksud dia, yahrumu lahul akl. Yahrumu alaihi al-akl. Haruma alaihi al-akl. Maksud lam yajuz di sini maksud dia haruma. Maknanya kalau dia puasa wajib, haram dia makan. Haram dia berbuka puasa pada hari itu. Maknanya kalau dia dijemput untuk hadir ke majlis perkahwinan, dia wajib hadir sebab tak ada halangan. Tak boleh dikatakan nanti tuan rumah kecil hati jadi saya ni sedang puasa tak hadir lah, itu keuzuran. Tak boleh. Dia wajib hadir. Bila dia sampai ke majlis, dia boleh makan tidak, dia boleh buka puasa tidak, haram dia buka puasa sebab ketika itu dia sedang puasa wajib. Jadi kalau tuan rumah kata, kenapa tak makan? Dia kata, saya minta maaf tuan, saya terlupa yang hari ni ada kenduri, saya pula hari ni qada puasa. Atau hari ni saya sedang bernazar untuk berpuasa. Jadi puasa saya puasa wajib. Al-Imam An-Nawawi kata, dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i, haram berbuka puasa kalau puasa itu adalah puasa wajib. Jadi saya minta maaf, saya hadir juga untuk meraihkan. Jadi kalau ada tapau-tapaulah. Itu kalau saya lah yang sedang puasa, saya kata, oleh kerana saya puasa, eloklah kalau tuan tapau untuk saya. Kerana saya akan berbuka puasa, tuan pun akan dapat pahala berpuasa. Sebab orang yang bagi makan orang yang berbuka puasa, dia dapat pahala macam dia juga berpuasa. Jadi kalau tuan nak tapau, tapaulah. Itu contoh. Tidak disebut oleh Imam An-Nawawi tapi ditambah oleh saya. Li'annal farda la yajuzul al-khuruju minhu. Kerana kefarduan tidak harus keluar daripadanya. Kerana sebarang perbuatan fardu tidak boleh kita keluar daripada perbuatan fardu tersebut melainkan setelah kita menyempurnakan. Mereka kalau kita contoh melakukan salat, sedang kita salat fardu, haram kita membatalkan sembahyang kita. Melainkan kalau contoh ada kemudaratan yang melampau-lampau lah. Kita sedang salat, tiba-tiba la qadarallah kita tengok anak kita yang masih kecil sedang merangkak. Nampaknya tiba-tiba dia tersembam. Dia tersembam dalam besin tu ada air, la qadarallah, dia tengah lemas. Kita pula tengah sembahyang, jangan pula buat pasal. Tak apalah, nyawa di tangan Allah. Yang penting saya tidak melakukan perbuatan haram. Masa tu dah tak wajib lah. Kita kena berhenti sembahyang demi menyelamatkan nyawa. Sebab sembahyang boleh qada, tapi kalau nyawa budak tu habis, nak boleh qada macam mana nyawa dia. Jadi ketika itu kita wajib untuk berhenti. Tapi kalau tak ada pasal, tak ada sebarang kemudaratan, haram kita berhenti daripada sembahyang fardu. Begitu juga dengan segala ibadah-ibadah yang lain. Kalau sudah kita laksanakan, kita sudah mulakan ibadah fardu, haram untuk kita memberhentikan perbuatan fardu tersebut melainkan setelah sempurna seluruh perbuatan fardu itu dilakukan oleh kita. Wa in kana nafla, kalau puasa tu puasa sunat, biasanya gitulah. Biasanya puasa sunat, orang jemput orang tu sedang puasa, jazal fitru wa tarkuhu. Maka kalau dia puasa sunat, harus untuk dia berbuka puasa dan harus juga untuk dia tidak berbuka puasa. Saya sendiri pun pernah satu hari saya diminta untuk hadir dalam satu pertemuan bersama dengan Mufti Kedah, bersama dengan Tuan Syekh Zakaria selaku CEO Zakat. Masa tu saya pun ada, Ustaz Abu Bakar, Ustaz Ammar Mustafa pun ada, kemudian Ustaz siapa lagi ada masa tu Allahumma salli ala sayyidina Rasulillah, Ustaz Abdan Ustaz Abdan daripada negeri Kedah juga ada. Jadi kami hadir dalam majlis tu. Kebetulan masa tu pertemuan tu saya tak ingat sama ada Isnin atau hari Khamis. Kebetulan saya puasa. Pertemuan tu pula dilewatkan. Patutnya awal sikit tapi dilewatkan. Jadi dilewatkan dah dekat pukul 6 kami punya pertemuan. Habis pertemuan maka disediakan makan. Lalu saya pun kata, saya insya-Allah makan lepas azan nanti. Maknanya saya tidak berbuka puasa dan semuanya faham. Mufti pun kata okey.
Mereka faham saya sedang puasa dan saya pula tak sampai hati tinggal beberapa minit lagi nak buka puasa. Jadi saya minta izin untuk teruskan puasa. Jadi kalau orang itu berpuasa sunat dalam keadaan ada majlis jamuan makan dan dia hadir dalam majlis tersebut, maka kalau dia berpuasa sunat, kata Sayyidina Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu, tidaklah berdosa kalau dia berbuka puasa dan tidaklah juga berdosa kalau dia terus berpuasa. Maknanya kalau dia tidak mahu berbuka pun tak ada masalah. Kalau dia mahu berbuka puasa pun tidak masalah, kerana puasa tersebut adalah puasa tidak wajib, puasa yang tidak wajib. Tapi kalau puasa wajib, wajib untuk dia meneruskan puasa tersebut. Lalu kata Sayyidina Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu, fa in kana yashukku ala sahibi at-ta'ami shaumuhu fal afdalul fitru wa illa fa itmamu shaumi wallahu a'lam. Kalau pula dengan sebab dia puasa sunat dan dia mahu meneruskan puasa dia. Okey, kata Sayyidina Al-Imam An-Nawawi, dia mahu berpuasa, dia sedang berpuasa sunat, dia dijemput dalam satu kenduri, sama ada kenduri kahwin atau kenduri bukan kenduri kahwin. Dalam keadaan kalau dia terus berpuasa, apa yang berlaku? Tuan punya majlis akan rasa berat. Sebab tuan punya majlis nak raikan orang tadi, tiba-tiba orang tu kata saya puasa. Lalu dia rasa berat. Dia kata dalam hati dia dah penat-penat, dia puasa pula. Maksudnya tuan punya majlis rasa sedih kerana kita berpuasa. Sebab dia memang nak suruh kita makan. Dan saya juga pernah berlaku dari saya. Ada satu jamuan, dijemput, saya diminta untuk memberikan satu pengisian. Dia satu pejabat di Kedah. Lalu rupa-rupanya hari itu, majlis itu ada banyak sempena lah. Antaranya sempena hari kelahiran salah seorang pegawai besar di situ. Lalu akhirnya lepas habis majlis, saya ingat lepas habis majlis kami baliklah. Rupanya dijemput untuk makan. Masa dijemput makan, saya kata saya sebenarnya puasa. Lalu saya nampak pada muka tuan punya majlis, dia kata, ya ke? Oh, nampak pada wajahnya ada kesedihan. Dia mengharapkan saya meraihkan hari kelahiran beliau dan disediakan jamuan yang menarik. Lalu saya nampak pada wajah beliau tu ada kegusaran dan ada kesedihan disebabkan saya tidak menjamah makanan tersebut kerana saya puasa. Lalu saya kata, tapi saya puasa sunat. Kalau tuan nak suruh saya buka puasa, saya okey je kan. Terus saya senyum. Dia kata kalau macam tu saya buka puasa lah. Okey, maknanya tuan punya majlis harap kita untuk makan. Jadi kata Sayyidina Al-Imam Asy-Syafi'i, kalaulah puasanya kita itu menyebabkan tuan punya majlis rasa susah, maknanya ketika itu mana yang lebih afdal? Qala rahimahullah, fal afdalul fitru. Maka yang terbaik, yang paling banyak pahalanya ketika itu adalah kita berbuka puasa. Maksudnya puasa pun dapat pahala, tapi paling banyak pahala ketika itu adalah berbuka puasa. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kalau kita tengok, ini adalah ibadah yang besar. Kata guru kami Fadilatul Syekh Yusri bin Rusdi Al-Hasani, memasukkan kegembiraan ke dalam hati seorang Muslim itu adalah lebih besar. Itu adalah merupakan satu ibadah yang sangat besar. Satu ibadah yang sangat besar, iaitu memasukkan kegembiraan ke dalam hati seorang Muslim. Alang-alang itu, lalu kita sambung sikit. Lalu kata Syekh Al-Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu, kata beliau seterusnya, wa illa fa itmamu shaumi wallahu a'lam. Kalau tidak, maksudnya kalaulah kita puasa ke tak puasa ke, tuan rumah okey je. Sebab dia pun dah banyak kali jemput kita kenduri. Dia pun tak kisah. Dia kata nak makan okey, tak makan pun tak apa. Kalau tak makan saya nak tapau. Senang je. Dia tak, memang kita tahu dia tak terasa hati pun. Dia tak ada pun rasa letih kerana ataupun rasa sedih sebab kita berpuasa. Maka kalau itu keadaannya, maka ketika itu berbuka puasa adalah tidak yang terbagus. Yang terbagus meneruskan puasa, kerana kita puasa ke, kita tak puasa ke, sama je di sisi orang yang menjemput. Lalu kata Sayyidina Al-Imam Nawawi, wallahu alam. Itulah pendapat dalam mazhab Sayyidina Al-Imam Asy-Syafi'i. Dan alhamdulillah dengan sebab majlis ini kita dapat meneliti beberapa perbahasan berkenaan dengan berbuka puasa atau tidak berbuka puasa sewaktu kita dijemput di dalam satu majlis perkahwinan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada satu hadis alang-alang kita dah terkeluar, kita dah terbincang tentang apa namanya,
tentang apa namanya, tentang memberikan kegembiraan ke dalam hati seorang Muslim, ya. Nak katanya ini satu ibadah yang besar. Kita memberikan kegembiraan, memasukkan kegembiraan ke dalam hati seorang Muslim itu adalah merupakan satu perkara yang sangat-sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya teringat ada satu hadis yang dulu saya pernah masukkan dalam buku saya, buku yang menceritakan tentang hadis-hadis sahih Sayyidina Al-Imam Al-Bukhari. Lalu saya teringat tentang hadis tu. Saya buka sekejap dalam perisian saya. Kita tengok hadisnya. Hadis cerita betapa besarnya orang yang memasukkan kegembiraan ke dalam hati seorang Muslim, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani antara contoh. Dalam Al-Mu'jam Al-Kabir lil Imam At-Tabarani, saya bacakan hadisnya secara penuh, ya. Ani Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebentar saya masukkan hadis tu ke dalam kita punya program, ya. Kita punya majlis, ya. Kok ada yang nak tengok hadis tu. Ini satu hadis yang sebenarnya tuan-tuan, hadis ini menunjukkan betapa subhanallah. Janganlah kita memandang enteng kepada kaum mukminin. Orang mukmin itu adalah insan pilihan Allah Azza wa Jal. Ada satu hadis yang didatangkan oleh Al-Imam At-Tabarani rahimahullahu Azza wa Jal. Hadis menceritakan besarnya, dan dengan sebab itu para ulama kita sampai mana lagi afdal, berpuasa atau berbuka puasa. Kalau tuan rumah rasa sedih, kalau kita terus puasa, disebut dalam mazhab kita berbuka puasa itu lebih afdal. Kenapa tuan-tuan? Saya datangkan hadis di bahagian mesej, di bahagian komen. Hadis yang telah diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna rajulan jaa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ayyun nasi ahabbu ila Allah wa ayyul a'mal ahabbu ila Allah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbun nasi ila Allah ta'ala anfa'uhum lin-nas wa ahabbul a'mali ila Allah ta'ala sururun tudkhiluhu ala muslim aw takshifu anhu kurbatan aw taqdi anhu daynan aw tatrudu anhu ju'a wala an amshiya ma akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjidi, yani masjidal madinati syahra wa man kaffa ghadabahu satarallahu auratah wa man kazama ghaizahu walau syaa ayyumdiyahu amdahu mala Allahu qalbahu rajaan yaumal qiyamah wa man masya ma akhihi fi hajatin hatta yatahayya lahu asbatallahu qadamahu yauma tazulul aqdam. Ini hadis yang telah diriwayatkan oleh ramai para ulama, antaranya Sayyidina Al-Imam At-Tabarani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tengok hadis ni tuan-tuan, Allahu Akbar, nak katanya janganlah kita buat lebih kurang kepada seorang Muslim. Nabi SAW satu hari ditanya oleh Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Bukan Sayyidina Abdullah bin Umar yang tanya, beliau yang meriwayatkan. Kata beliau, ada satu orang lelaki telah datang bertemu dengan Nabi SAW. Lalu lelaki ini tanya satu soalan kepada Nabi. Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling Allah cintai? Ramai-ramai orang, siapa yang paling Allah cintai? Dan ramai-ramai, banyak-banyak amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jal? Soalannya, siapakah orang yang paling Allah cintai? Apakah amalan yang paling Allah cintai? Lalu Nabi SAW sebut, manusia yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah manusia yang paling bermanfaat sekali kepada manusia. Maksudnya siapa yang memberikan manfaat kepada orang, makin dia banyak buat manfaat kepada manusia, maka dialah manusia yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Lalu Nabi menjawab soalan yang seterusnya. Tengok yang bermanfaat kepada manusia itulah orang yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Lalu Nabi sebut seterusnya, amalan yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jal, apa dia? Kegembiraan yang kamu telah memasukkannya ke dalam seorang Muslim. Maka kegembiraan yang kamu telah masukkan ke dalam hati seorang Muslim, itulah perbuatan yang paling Allah Ta'ala cintai. Atau kamu hilangkan kesedihannya, atau kamu membayar hutangnya. Dia ada hutang, tak mampu nak bayar, kamu kebetulannya ada duit, kamu bayar hutang dia. Atau kamu menghilangkan kelaparan daripada dirinya. Kemudian Nabi SAW, kalau kita tengok di sini, Nabi sebut 4 contoh.
Yang kalau kita tengok semuanya adalah memasukkan kegembiraan ke dalam hati seorang mukmin. Nabi mulakan dengan hakikat yang paling sebenarnya ingin oleh Nabi, iaitu amalan yang paling Allah Taala cintai adalah kegembiraan yang dimasukkan ke dalam hati seorang mukmin. Okey, kemudian apa contohnya? Nabi membawa contoh dengan menyatakan kamu hilangkan kesedihannya. Bila kita hilangkan kesedihan seorang mukmin, hilang sedih, datanglah gembira. Atau kamu membayar hutang dia. Bila dia ada hutang, dia sedih. Kita bayar hutang dia, dia gembira. Atau dia lapar, dia sedih sebab dia lapar. Kita bagi makanan, dia akan rasa gembira. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Wala an amshiya ma akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid." Benar-benar kata Nabi, sungguh-sungguh saya ni, kata Nabi, saya berjalan bersama seorang saudara saya. Allah, lembut sangat Nabi SAW. Tak sebut pun seorang mukmin, Nabi kata saudara saya. Betapa tawaduknya Nabi SAW. Subhanallah. Nabi kata, saya ni, kalau saya dapat berjalan bersama dengan saudara saya yang memiliki hajat, yang ada keperluan, saya dapat berjalan bersama dengan dia. Sambil berjalan tu maksudnya Nabi menyelesaikan masalahnya, memberikan kata semangat sebagai contoh kepadanya. Kata Nabi SAW, itu lebih saya cintai daripada saya beriktikaf di dalam masjid ini selama sebulan. Masjid mana tuan-tuan? Iaitu Masjidul Rasul SAW. Maknanya kita bawa ataupun kita memberikan bantuan kepada seorang Muslim, itu lebih besar pahalanya di sisi Allah Ta'ala, lebih daripada kita beriktikaf di dalam masjid baginda Nabi SAW selama sebulan. Subhanallah. Tiap-tiap hari selama sebulan kita beriktikaf, lebih kecil pahala ini berbanding dengan kita berjalan bersama dengan saudara kita yang ada hajat, kita tunaikan hajatnya. Lalu Nabi menyambung sabdaan Nabi, "Wa man kaffa ghadabahu satarallahu auratah." Siapa yang dapat menutup kemarahannya, Allah akan menjaga kehormatannya. Sebab kalaulah seseorang itu marah, kalau kita tengok biasanya Allah akan balas macam mana kita buat pada makhluk Allah Ta'ala. Kalau orang sedang marah kepada seseorang, dia akan buka habis aib orang. Biasanya begitu. Kamu ni tak berkenang budi, dulu kamu gini-gini, kita pun terang. Dulu kamu susah, siapa yang tolong? Dulu kamu susah, kamu tak cukup duit, kamu apa kedana, kamu bangsat, tak cukup duit, aku yang tolong. Cerita habis aib kawan tu. Jadi dia tutup aib dia. Bila dia tutup kemarahan dia, apa yang akan berlaku? Dia menutup aib orang lain. Lalu Nabi kata, barang siapa yang telah menudung dirinya daripada kemarahan, Allah akan tutup pula aibnya di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Nabi sebut Allah tutup aib dia. Kita harapkan moga-moga ditutup aibnya di dunia dan juga di akhirat. Kemudian Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berjaya menahan kemarahannya yang sedang melampau. Tadi itu marah. Yang ini marah yang bersangatan, melampau-lampau marahnya. Disebabkan dia sangat marah dengan satu tindakan, dia sangat marah. Tiba-tiba dia mengekang diri dia daripada melepaskan kemarahan. Sedangkan kalau dia mahu melepaskan kemarahan, dia mampu. Tak ada halangan pun, dia boleh hamburkan kemarahan dia. Tapi di saat dia mampu dan dia sangat marah, dia jaga diri dia, dia jaga nafsu dia daripada tidak mengeluarkan kata-kata kesat dan tidak melakukan perbuatan yang dibenci oleh Allah. Apa yang berlaku? Nabi kata, mala Allahu qalbahu raja'an yaumal qiyamah. Allah akan memenuhkan hatinya dengan pengharapan, dengan rasa keselamatan. Dalam hadis yang lain disebut amnan, amanan. Allah akan memenuhkan jiwa raganya di akhirat kelak dengan keamanan pada hari kiamat. Sebab kalau kita tengok orang kalau sedang marah melampau-lampau, dia boleh buat macam-macam sampai membahayakan orang lain. Jadi orang yang sedang dimarahi dengan kemarahan yang sedang melampau, dia sebenarnya tak selamat. Silap-silap dia akan menimba kemudaratan. Mungkin dipukul, mungkin laqadarullah sampai berlaku pembunuhan. Jadi orang yang berjaya menahan kemarahan yang sangat memuncak, dia telah memberikan keamanan kepada orang lain. Allah tidak akan mensia-siakan perkara ini, dengan Allah pula memberikan keamanan kepada orang tadi pada hari akhirat kelak. Dan kata Nabi SAW, barang siapa yang telah berjalan bersama saudaranya yang ada hajat, lalu dia telah menyediakan untuknya, maksud dia telah menetapkan saudaranya tadi, sama ada dengan bantuan kewangan, sama ada dengan menyelesaikan masalah orang tadi, atau memberikan nasihat. Yang penting dia bagi
kekuatan kepada orang yang ada hajat tadi, apa yang akan Allah Ta'ala berikan kepada orang ni? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, athbatallahu qadamahu yawma tazulul aqdam. Allah akan menetapkan tapak kakinya pada hari tapak-tapak kaki manusia akan gelincir, iaitu sewaktu mereka berjalan di titian yang menghubungkan mereka di antara bumi mahsyar ke syurga Allah, yang di bawah titian itu adalah api neraka Allah. Kerana apa? Kerana bila dia bagi semangat kepada orang, dia telah menyebabkan orang itu dapat tetap, tidak tergelincir, dia akan terus kuat. Maka Allah membalas seperti yang dilakukan. Allah akan menetapkan, menguatkan tapak kakinya sewaktu dia berjalan di titian sirat, sedangkan orang lain ada yang gelincir lalu masuk ke dalam api neraka Allah Azza wa Jalla. Subhanallah, saya sendiri tidak terfikir untuk membaca hadis ini, namun subhanallah, walaupun tadi saya study dah perbahasan ini, tiba-tiba sewaktu membaca kalam Sayyidina Al-Imam Nawawi, terfikir subhanallah betapa Islam mementingkan perasaan, memberikan kegembiraan ke atas hati seorang mukmin. Teringat saya terus hadis yang pernah saya tulis di dalam karya saya satu ketika dahulu, yang menceritakan memasukkan kegembiraan ke dalam hati seorang mukmin itu adalah merupakan ibadah yang sangat besar. Moga-moga kita ni akan menjadi kegembiraan untuk orang Islam. Ya Rabb, moga-moga dengan adanya kita orang gembira, tiadanya kita orang sedih kerana teringatkan kita. Bukan dengan wujudnya kita tu orang jadi susah. Nabi dalam hadis lain, Nabi kata, Al-Muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Seorang Muslim adalah orang lain selamat daripada kejahatan tangannya dan juga lidahnya. Sebab itu panggil Muslim, diambil pada kalimah salim, iaitu selamat. Orang yang Muslim, orang yang memberikan keselamatan kepada orang lain. Jadi dalam kita balik kepada kitab kita, kitab Tamamul Minnah, iaitu balik kepada perbahasan menghadiri majlis kenduri kahwin. Jadi di sini tahulah kita, orang yang sedang berpuasa, dia hendaklah hadir ke dalam majlis tersebut. Lalu kata Syekh Abdullah Al-Ghumari rahimahullah azza wa jal, wala uzra fi tarki ijabati ad-da'wati illa an yakuna fi makani ad-da'wati khamrun aw hashishatun aw awani zahabin aw fiddatin aw ma ashbah dhalika minal muharramat. Fahina idzin la yujibu ad-da'wata. Sarraha bihadza ulama'ul mazahibil arba'ah. Tiada keuzuran. Maknanya tak ada sebarang keuzuran. Kalau dah kenduri itu kenduri kahwin, wajib dia hadir dalam majlis tersebut. Tiada keuzuran untuk meninggalkan sebarang majlis perkahwinan yang dia telah dijemput untuk hadir dalam majlis tersebut. Kata Syekh Abdullah, melainkan kalau dalam majlis tersebut ada arak. Maknanya ada majlis minum arak. Arak disediakan untuk yang hadir. Atau disediakan hashishah, iaitu hashish ni maknanya kalau kita tengok asal terjemah Arab, hashish ni merujuk kepada dadah. Maknanya kalau ada pula dalam majlis itu siapa yang isap dadah, sila disediakan dadah. Untuk siapa yang nak isap dadah, silakan. Au awani zahabin au fiddatin, atau disediakan pinggan mangkuk, peralatan untuk disediakan makanan diperbuat daripada emas dan perak. Orang kaya melampau, sudunya, garpunya semua daripada emas dan perak. Atau selain daripada yang seperti itu, yang kesemua ini termasuk dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jal. Maknanya Syekh Abdullah nak bagi tahu, melainkan kalau dalam majlis kenduri itu ada perkara maksiat yang disertakan sekali dalam majlis tersebut, fahina idzin la yujibu da'wah, maka ketika itu dia tidak perlu untuk menghadiri majlis tersebut. Inilah yang telah disebut dengan jelas oleh para ulama dalam mazhab yang empat. Itu adalah mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Malik, mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i dan juga mazhab Al-Imam Ahmad, menyatakan kalau berlaku pelawaan untuk hadir dalam majlis perkahwinan, tiba-tiba dalam majlis itu ada unsur-unsur maksiat, ada maksiat yang disediakan sekali dalam majlis tersebut, maka ketika itu sudah tidak lagi wajib untuk orang tersebut hadir ke majlis tersebut. Okey. Di sana ada banyak rupanya soalan. Kita tengok ada soalan tak? Oh ya, boleh tahan. Saya baca-baca je, saya tak tengok. Baik, kita tengok soalan-soalan yang disebut. Ada lagi tak habis lagi ni. Kita tengok soalan dulu. Checklist. Terima kasih Ustaz Muhdi sediakan checklist. Okey, Allah barik fikum. Okey, kita tengok apa soalan. Kita menjemput tetapi dia bagi alasan tak boleh datang sebab puasa sunat.
Lagi satu, dia memenuhi jemputan tapi tak makan. Alasan dia puasa sunat. Alhamdulillah, saya dah jawab tadi. Maknanya kalau dia berpuasa, dia dijemput, dia kena hadir. Maknanya tak boleh kalau kata, saya minta maaf tak datang sebab saya puasa. Salah. Patut dia kena hadir. Cuma sama ada nak berbuka ataupun tidak, tengok. Kalau puasanya puasa wajib, haram dia berbuka. Kalau puasa itu puasa sunat, kita tengok. Kalau tuan rumah kecil hati, biasanya tuan rumah akan kecil hati lah. Saya boleh rasakan orang Melayu kita, biasanya kalau ajak kenduri kahwin, tiba-tiba dia kata, saya minta maaf, saya tak makan puasa. Dia kata, lah puasa pula Dato' Kenduri. Nampak tak? Maksudnya dia kalau boleh nak kita makan. Maka ketika itu, memasukkan kegembiraan dalam hatinya itu yang lebih bagus, iaitu dengan cara kita berbuka puasa demi meraihkan tuan rumah tadi. Okey, alhamdulillah, Ustaz saudara Abu Atif Ayyash mohon terjemah. Alhamdulillah saya dah terjemah dah. Okey, terima kasih semua. Jazakumullahu khairah. Okey, Ustaz Muhdi ada tanya soalan apa ni? Jika tuan rumah boleh terasa hati dengan kita jika teruskan puasa qada, haruskah kita untuk berbuka puasa? Tak boleh. Ketika itu bertembung di antara satu perbuatan sunat, iaitu memasukkan kegembiraan dalam hati seorang mukmin bertembung dengan satu perbuatan wajib. Maka apabila bertembung perbuatan wajib dengan perbuatan sunat, tak boleh kita dahulukan sunat dengan meninggalkan perbuatan wajib. Sebaliknya kita kena sebut pada dia, saya minta maaf tuan jemput saya kebetulan pada hari yang saya sebenarnya berpuasa qada. Jadi saya wajib berpuasa. Dia kata, lah buka lah, saya minta maaf tuan, memang Allah tak bagi. Saya sedih lah kalau itu, tak minta maaf tuan. Dia nak sedih tak sedih tu hantar dia lah. Sebab ketika itu bertembung hak Allah dengan hak makhluk. Jadi kalau tuan rumah terasa hati, buat macam mana? Kita hadir juga atas dasar itu satu, kalau kenduri itu kenduri kahwin, itu satu kewajipan. Tapi dalam masa yang sama, moga-moga penerangan kita itu memberikan kefahaman kepada tuan rumah. Oh, memang tak boleh buka puasa? Tak boleh Ustaz, tuan. Sebab dia adalah satu kewajipan. Saya minta maaf. Tapi saya hadir juga sebab wajib saya hadir dalam kenduri tuan. Lalu saya pun hadir sekali. Pun begitu, saya tidak boleh untuk berbuka puasa kerana saya sedang berpuasa wajib. Jadi kita terangkan baik-baik, insya-Allah. Orang Melayu kita ni lembut. Kok dia marah masa tu, lama-lama dia fikir balik, betul juga. Takkanlah kita nak suruh orang tu buat benda haram pula semata-mata nak jaga hati kita. Dia boleh faham, cuma mungkin ambil masa. Okey, seterusnya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada beberapa perkara yang didatangkan oleh Sayyidina Al-Imam Al-Syekh Abdullah Al-Ghumari sebagai peringatan dalam tajuk ini. Qala rahimahullah, tanbih, idza du'iya syakhsun ila ta'amin wa tabi'ahu akharu min ghairi da'watin ista'zana fihi sahibal bait. Ista'zana fihi sahibal bait hatta la yahsula lahu dayqun wa dajar. Lima fi as-sahihain an Abi Mas'udin al-Badri radhiyallahu anhu qala da'a rajulun an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam li ta'amin sana'ahu lahu khamisi khamsatin fatabi'ahum rajulun falamma balagha al-baba qala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam inna hadha tabi'ana, dalam sebagian riwayat ittaba'ana, inna hadha ittaba'ana. Cuma dari sini didatangkan riwayat inna hadha tabi'ana fa in syi'ta an ta'zan wa in syi'ta raja'. Qal bal azanu lahu ya Rasulullah. Jadi dalam hadis ini, dalam kenyataan yang didatangkan oleh Syekh Abdullah Al-Ghumari ini, Syekh Abdullah ingin mendatangkan satu perkara yang penting berkaitan dengan kenduri ini, iaitu apabila seseorang diajak untuk hadir dalam satu majlis makan, iaitu dalam kenduri ke, pulanglah orang ajak kita pergi rumah, datang rumah Syekh nak buat makan-makan sikit, nak jamu minta makan tengah hari contoh. Dia diajak, wa tabi'ahu akhar min ghairi da'wah. Tiba-tiba ada, kita duk orang kita kata, saya dijemput orang ni pergi ke kenduri, diajak pergi buat kenduri kecil-kecilan kat rumah dia, saya minta izin dulu. Tiba satu orang kata, saya nak ikut sekali lah. Dia nak ikut sekali, sedangkan dia tak dijemput. Ista'zana fihi sahibal bait. Maka hendaklah orang tersebut meminta izin terlebih dahulu, meminta izin terlebih dahulu kepada tuan rumah, boleh atau tidak untuk dia hadir. Dia hendaklah minta izin dulu, sebab dia tak boleh masuk terus, sebab tuan rumah tak menjemput dia. Maknanya kalau orang tak jemput kita pergi kenduri, jangan memandai-mandai pergi kenduri. Jadi hendaklah dia minta izin dulu, ataupun dia ke orang lain ke tak kisahlah, dia kena minta izin dulu dengan tuan rumah, supaya tidak berlaku bagi pihak tuan rumah rasa sempit, rasa susah hati. Sebab kadang-kadang makanan cukup-cukup, tiba-tiba pergi jemput orang ramai, udah ke makanan tak cukup. Lain kali tuan rumah jadi malu. Tuan rumah nak halang tak sampai hati, dah datang dah tercongok depan rumah.
Jadi kena minta izin terlebih dahulu. Ini dibuktikan ataupun berdalilkan dengan apa? Dengan hadis yang telah diriwayatkan oleh Sayyidina Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim radhiyallahu taala anhuma, dengan sanad mereka berdua, an Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu qala, daripada Sayyidina Abu Mas'ud, bukan Ibnu Mas'ud ya, ada seorang sahabat Nabi lagi namanya Abu Mas'ud Al-Badri. Daripada Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, seorang lelaki telah menjemput baginda Nabi alaihi salatu wasalam untuk makan, untuk hadir menikmati juadah makanan. Beliau telah menyediakan makanan tersebut untuk Nabi, yang mana Nabi adalah 5 daripada 5 orang. Maksudnya jumlah Nabi dijemput beserta 4 orang yang lain. Jadi jumlah semua yang dijemput 5 orang. Ada 5 orang dijemput, iaitu Nabi dan 4 orang sahabat Nabi yang lain. Tuan rumah jemput 5 orang, Nabi dan 4 orang yang lain. Lalu tiba-tiba ada satu orang lelaki ikut, maknanya dah jadi 6 orang. Ada satu orang lelaki mengikut mereka pergi ke rumah tuan rumah. Zaman dulu tak ada handset. Zaman dulu tak ada handset apa semua. Jadi dia ikut sekali. Dan Nabi nak minta izin dengan tuan rumah pun terpaksa minta izin depan-depan lah. Tapi kalau macam zaman kita hari ni, supaya tuan rumah tak terasa, kita boleh tanya direct, hantar mesej ataupun telefon. Syekh, ni ada satu orang ni, dia duduk dengan Ana ni. Kalau Ana ajak dia sekali macam mana Syekh? Boleh tak? Tuan rumah tak ada masalah, ajak lah. Berapa orang? 2 orang. Oh, 2 orang. Okey. Makanan banyak. Okey. Jadi kita minta izin dulu. Dalam kes ini, oleh kerana zaman tu tak ada kemudahan macam hari ini, lalu orang tu ikut bersama dengan Nabi, dan Nabi pun teruskan berjalan. Nabi pun tak kata dia, jangan balik. Nabi tak kata dia, balik, kamu tak dijemput. Nak jaga hati orang tadi. Tapi dalam masa sama, Nabi demi nak menjaga hati orang tadi, tetap melaksanakan syariat. Iaitu, falamma balaghal bab, bila dah sampai depan pintu, Nabi pun tanya pada tuan rumah. Nabi kata, sesungguhnya orang ni, sahabat kita yang seorang ni, dia ikut kami sekali. Kamu ajak kami 5 orang. Dia ikut sekali dah jadi 6 orang. Jadi kalau kamu mahu, kamu boleh izinkan dia untuk hadir sekali dalam majlis kenduri kamu. Jadi 6 orang lah yang kamu jemput. Kalau kamu mahu. Kalau kamu tak mahu, maksudnya dengan sebab makanan cukup-cukup, jadi dia boleh balik. Jadi dia kena faham lah, sebab dia tak dijemput. Jadi makanan pula tak cukup. Tuan rumah nak 5 orang je. Jadi dia tak terasa hati lah. Dia kena pulang lah. Lalu kata tuan rumah, bahkan saya izinkan untuk dia juga, wahai Nabi SAW, wahai Rasulullah. Lalu akhirnya baginda dan 5 orang sahabat Nabi, iaitu jadi 6 orang semuanya, hadir ke rumah tuan rumah yang menjemput, dan mereka pun menikmati juadah tersebut. Jadi maknanya di sini, kalau orang tak dijemput, dia hendaklah minta izin dengan tuan rumah dulu untuk dia hadir. Dan sebab itu kalau kita lihat dalam kitab-kitab fiqh disebut haram at-tatafful. Haram jadi budak-budak. At-tatafful ni sewaktu kami belajar dengan Fadilatul Syekh Said bin Shaltut, kitab Ghayatul Bayan, Syarh Matn Az-Zubat li Ibn Raslan, satu ketika dahulu di Masjid Al-Azhar Al-Syarif, ketika masuk dalam bab kenduri kahwin ni, lalu disebut dalam kitab Ghayatul Bayan haram, haram tatafful. Jadi Syekh Said kata tatafful ni maknanya pergi kenduri orang tak izin. Orang tak jemput, dia pergi mandai-mandai, mengendeng-endeng pergi ke kenduri orang, dan orang tak jemput dia. Jadi haram untuk kita pergi ke kenduri orang, dan kadang orang tak jemput kita, lepas tu kita main masuk makan, dan kadang kita tak jemput. Jadi makanan yang kita makan itu adalah haram, sebab kita tidak diizinkan oleh tuan rumah untuk makan. Dan saya sempat merujuk kitab karangan Sayyiduna Syamsul Ramli, dan Syamsul Ramli sebut dalam kitab beliau, wa ulima mimma taqarra annahu yahrumu tatafful wa huwa ad-dukhulu ila mahallil ghairi li tanawuli ta'amihi bi ghairi iznihi. Jadi kata Sayyidina Al-Imam Ar-Ramli, Syamsuddin Ar-Ramli, daripada apa yang telah disebutkan, iaitu beliau sebut sebelumnya dalam kitab beliau, ini menunjukkan haram at-tatafful. Apa dia tatafful? Masuk ke rumah orang untuk makan makanan orang tadi tanpa izin dia. Dia tak kisahlah, dia main masuk rumah orang macam tu. Dia tahu rumah orang, apa khabar siap? Masuk. Dia terus pergi ambil kat dapur orang tu. Ini pun termasuk yang haram. Atau biasanya orang tak buat macam tu, orang pergi kenduri. Dan kadang tak dijemput, dia main masuk ikut dan dia makan. Dan kadang dia tidak diizinkan oleh tuan rumah. Jadi haram perkara ini. Kalau tuan rumah tak izinkan dia haram makan. Atau dia tak tahu yang tuan rumah redha atau tidak. Tapi kalau dia tahu, dia ni tak dijemput, tapi tuan rumah mensayang betul dengan dia. Tuan rumah terlupa, dia rasa, ini tuan rumah ni mesti terlupa panggil aku ni. Dia pun datang. Tuan rumah pun nampak dia. Tuan rumah pun suka.
Dia tanpa minta izin tuan rumah pun dia boleh pakai. Sebab dia tahu tuan rumah takkan marah dengan dia. Kalau memang dia tahu tuan rumah memang tak marah dengan dia. Atau dia menyangka atau dia tidak yakin. Cuma dia berat hati dia, kalau dia hadir walaupun tak dijemput, tuan rumah takkan marah dengan dia. Jadi zon. Jadi ini juga menunjukkan dia tidak haram. Tapi kalau dia tak tahu tuan rumah izinkan atau tidak, dia tak pula ada satu perasaan kuat yang tuan rumah akan izinkan, dia main pergi redah, main kenduri orang masuk, maka itu haram. Bahkan kata Sayyidina Al-Imam Ar-Ramli rahimahullah, bal yafsuku bihadza in takarrara minhu. Bahkan dia akan dianggap sebagai orang fasik. Dianggap sebagai seorang yang fasik, yang ditolak kesaksiannya kalau dia sentiasa melakukan perbuatan itu. Kerana ada hadis yang melarang. Kalau kita rujuk hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Al-Imam Abu Dawud radhiyallahu taala anhu. Hadis riwayat Sayyidina Abi Dawud daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau telah berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kopilah hadis ni. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Al-Imam Abi Dawud. Hadis ni menarik. Mungkin boleh untuk siapa nak buat catatan, saya copy terus sekejap. Okey, kita bubuh di bahagian komen. Hadis ni riwayat Sayyidina Al-Imam Abu Dawud, Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang telah dijemput untuk hadir ke dalam kenduri dalam keadaan dia tidak menjawab panggilan sebut, orang jemput tapi dia tak datang, faqad asallaha wa rasulah, dia telah melakukan maksiat kepada Allah dan Rasul. Kemudian wa man dakhala ala ghairi da'watin dakhala sariqan wa kharaja mughira. Siapa yang telah masuk ke dalam majlis kenduri orang tanpa dia dijemput, dia telah masuk sebagai seorang pencuri dan dia akan keluar daripada rumah tadi sebagai seorang yang telah merampas. Jadi kalau kita perasan, dia masuk pencuri, masuk rumah orang tanpa izin, curi. Kemudian makan pula, depan mata orang pula. Maknanya dia bukan mula-mula masuk saya senyap. Seperti seorang mencuri. Akhirnya dia keluar sebagai seorang perampas. Sebab dia makan depan mata orang, lepas tu dia keluar. Menunjukkan seakan-akan dia ni seorang yang merampas harta orang. Jadi ini menunjukkan bahawa haram kalau kita hadir dalam kenduri kahwin, dalam keadaan kita tak dijemput, dalam keadaan kita tak yakin pun tuan rumah akan redha. Atau kita tak pun merasakan yang tuan rumah akan redha dengan kita. Bahkan kita main masuk, dalam keadaan kita tak tahu tuan rumah akan redha atau tidak. Maka ketika itu berdosa kita makan makanan orang. Sebab ia akan menyebabkan kemudaratan kepada tuan rumah. Bayangkan tuan rumah buat kenduri untuk katakan 500 orang. Tiba-tiba setiap seorang pergi jemput orang lain ikut dan datang sampai 2,000 orang. Makanan dah habis. Mana nak letak muka tuan rumah? Mesti tuan rumah akan malu. Dia jemput 500 orang, tiba datang lebih. Habis orang lain datang tak ada makanan. Malu, jadi bising satu kampung. Ajak orang pergi kenduri, tiba-tiba tak ada makanan. Malu. Dan banyak juga kes tuan-tuan rumah masa kenduri kahwin lah nak dapat darah tinggi ke darah naik semasa tu lah. Sebab jadi macam-macam kes masa kenduri kahwin. Jadi sebab tu Nabi tidak mahu seseorang itu berada dalam kesulitan. Nabi mengharamkan untuk seseorang itu pergi ke kenduri kahwin tanpa jemputan. Okey, cuma maknanya haram pergi ke kenduri tanpa dijemput ni tak kisahlah kenduri kahwin ke kenduri bukan kahwin, haram. Tetapi dari sudut wajib hadir atau tidak, kalau orang jemput kita, wajib hadir masa bila? Macam saya sebut tadi, wajib hadir itu apabila kenduri itu adalah kenduri kahwin saja. Adapun kenduri sunat, kenduri yang bukan kenduri kahwin, maka tidaklah diwajibkan untuk seseorang itu hadir. Pun begitu, dia disunatkan untuk hadir. Okey, Ustaz, contoh masalah. Amboi, Ustaz Ahmad Mustafa, dia buka soalan pula dah. Waktu puasa wajib Ramadan dalam masa yang sama bermusafir ke luar negara. Kemudian tuan rumah non-Muslim jemput makan dalam keadaan dia tak tahu tentang puasa. Okey, ni nak katanya Ustaz Ahmad ni jangan buat main. Dia boleh tanya soalan yang berkait dengan masalah fiqh tinggi-tinggi ni. Dia kata satu orang wajib puasa bulan Ramadan dalam masa yang sama keluar bermusafir. Dia nak bagi tahunya orang yang bermusafir tak wajib puasa dah. Dia nak beritahu begitu sebenarnya. Beliau nak beritahu orang yang walaupun pada bulan Ramadan tapi dia bermusafir. Bila dia musafir
permusafiran adalah satu keuzuran. Maknanya siapa yang bermusafir, dia boleh teruskan puasa, dia boleh untuk tidak berpuasa. Walaupun sebenarnya dia boleh untuk berpuasa. Sebab tu kalau kita tengok macam dulu bila bulan Ramadan, bila saya balik ke Malaysia contoh, biasanya orang Arab dalam flight makan. Sedangkan dalam kapal terbang apa sangatlah letihnya. Mereka mengambil rukhsah, iaitu mereka mahu mengambil keringanan yang telah Allah berikan. Walaupun begitu, para ulama sebut antara berpuasa atau tidak kalau kita sedang bermusafir, mana yang lebih afdal, tengok keadaan. Kalau anda kata dengan sebab puasa kita jadi letih kerana kita bermusafir, elok berbuka. Tapi kalau kita puasa dalam keadaan permusafiran itu tidak meletihkan, hanya semata-mata naik flight, terus terbang, dan kita pun boleh tahan puasa, tak ada masalah apa, eloknya kita meneruskan puasa. Jadi ketika itu dia dijemput untuk hadir ke kenduri kahwin, ke kenduri tuan rumah yang bukan Islam, dalam keadaan orang tuan rumah pun tak tahu pasal puasa. Jadi ketika itu macam mana, dia nak buka puasa ke tak buka puasa? Itu bulan Ramadan pula tu. Bulan Ramadan pula tu. Maka ketika itu dari segi fiqahnya, apabila dia adalah seorang yang bermusafir, cuma dalam mazhab Imam Syafi'i agak terperinci, hendaklah dia bermusafir sebelum masuk waktu subuh. Dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau permusafiran itu bermula sebelum subuh, maknanya barulah dia boleh sebelum subuh, hari bermusafir itu. Contoh dia nak pergi musafir ke satu tempat, kalau dia keluar daripada rumah dia sebelum subuh, okey, tak ada masalah untuk dia berbuka. Tapi kalau dia bermusafir setelah subuh, dia wajib untuk berpuasa kalau saya tak silap. Kalau saya tak silapnya dia wajib untuk berpuasa kalau dia keluar selepas subuh. Cuma saya tak ingat secara tepatnya dalam masalah ni. InsyaAllah saya akan cuba rujuk semula. Seingat saya memang dia wajib untuk meneruskan puasa kalau dia keluar selepas solat subuh. Apa pun nanti, jangan pegang lagi dah kenyataan tu. Saya terlupa pula bahasan tu. Saya terlupa dari segi hukum. Kalau ada sesiapa yang ingat, boleh komen di bahagian komen. Sebab Ustaz Ammar dia tanya soalan yang tinggi sungguh. Tinggi sungguh, subhanallah. Jadi, kalaulah dia tu dibenarkan untuk berbuka puasa sebab dia bermusafir contohnya tadi, maka ketika dia hadir dalam majlis non-Muslim tadi, kalau dia nak berpuasa, teruskan. Kalau tak nak puasa pun boleh teruskan. Sebab dia sudah diberikan keuzuran untuk berbuka puasa sebab dia bermusafir. Tapi kita tengoklah, kalau dengan sebab dia buka puasa tu boleh jadi isu, eloklah dia tidak berbuka puasa. Itu dengan sebab-sebab yang lain lah. Contoh dia seorang pemimpin. Kalau dia musafir pula kebetulannya dan dijemput dalam satu kenduri, kalau dia tidak berpuasa pada hari itu, mungkin orang boleh kata dan sebagainya, orang mungkin tak faham, maka demi untuk mengelakkan perkara yang tidak elok juga untuk dia meneruskan puasa dan diterangkan kepada non-Muslim tadi, maaf saya tidak dapat makan sekarang, saya sebenarnya sedang berpuasa. Itu pun bagus juga. Tapi kalau dia memang tak ada sebarang masalah, tak ada masalah, dia kalau dia buka puasa pun tak jadi isu. Jadi ketika itu kalau dia memang dibenarkan untuk berbuka puasa, tiada masalah untuk dia berbuka puasa. Cuma saya satu benda yang saya tak dapat nak pastikan, iaitu dalam mazhab Imam Syafi'i kita tadi tu, adakah mesti dia kena keluar sebelum subuh atau tidak? Seingat saya mesti sebelum subuh, tapi secara amanahnya saya terlupa perbahasan itu secara tepat, dan ia berkaitan dengan hukum. Jadi kalau dia keluar sebelum subuh tu selesai masalah lah. Tapi kalau dia keluar selepas main subuh untuk bermusafir, dalam mazhab Imam Syafi'i macam mana? Adakah dia wajib meneruskan puasa atau tidak? Yang tu saya tawakuf. Saya berhenti dulu sebab saya tak tahu jawapan dengan tepat. Seingat-ingat macam dia wajib berpuasa, tapi saya terlupa perbahasan ni. Maafkan saya. Dan saya juga mohon maaf kepada Ustaz Ammar lah sebab tak mampu menjawab soalan beliau dengan sempurna. Okey, kemudian di sini sebut at-tataful. Betul, ejaannya begitu. Ta fa lam, betul. Okey, alhamdulillah. Okey, maknanya alhamdulillah selesai soalan dijawab semuanya, dan alhamdulillah saya telah pun menyatakan beberapa perbahasan. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kefahaman kepada kita, dan saya mohon maaf pada Ustaz Ammar. Dan insya-Allah dalam pertemuan akan datang saya akan menjelaskan, saya akan cuba cari dalam kitab fiqh balik tentang orang yang keluar selepas main subuh untuk bermusafir, dia wajib meneruskan puasa ataupun tidak. Saya terlupa bab tu, saya mohon maaf. Insya-Allah dalam pertemuan akan datang saya akan
cuba lihat semula biiznillah subhanahu wa taala. Dan dalam masa yang sama di kalangan yang hadir ada yang orang-orang alim ya mendengar perbahasan ini. Jadi kalau ada yang memang ingat sungguh dalam kitab apa disebutnya, boleh bantu saya untuk memahami hukum tersebut ya. Okey, terima kasih semua, jazakumullahu khaira. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu taala, selesai kita membaca satu lagi amalan yang membawa pelakunya ke syurga Allah Azza wa Jal, iaitu hadir ke dalam majlis kenduri kahwin. Subhanallah. Udahlah hadir, kenyang perut. Allah Ta'ala memasukkan pula orang yang hadir ke dalam majlis kenduri kahwin ini, dimasukkan pula ke dalam syurga Allah Azza wa Jal, kerana dia telah memberikan satu hak kepada saudaranya dan dia telah memberikan kegembiraan kepada saudaranya yang menjemputnya. Subhanallah. Moga-moga Allah Subhanahu taala menjadikan kita semua di kalangan hamba-hamba Allah yang diampunkan segala dosa dan dimasukkan ke dalam syurga tanpa diazab walau seketika sekalipun. Semuanya moga-moga masuk ke syurga Allah secara terus bersama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Insya-Allah dalam pertemuan yang akan datang kita akan meneliti satu lagi amalan yang membawa pelakunya ke syurga, iaitu apabila orang bersin, orang sebut alhamdulillah, kita mendoakan pula orang yang bersin tersebut. InsyaAllah kita akan menelitinya pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih kepada semua yang telah bersama-sama dalam majlis ini. Jazakumullahu khaira. Marilah sama-sama kita menangguhkan majlis kita dengan kita berselawat ke hadrat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Alhamdulillah, saya sempat cari laju-laju ni. Ada satu disebut Syekh Ali Jummah kata la yajuzu lil musafir ba'da azanil fajril iftar fi Ramadan. Tidak boleh bagi orang yang bermusafir selepas azan solat subuh untuk dia berbuka puasa pada bulan Ramadan. Alhamdulillah ya, sebagaimana yang saya pernah belajar lama-lama dulu ni, itu yang disebut. Tapi cari laju-laju di Google lah, disebut Syekh Ali Jummah menyatakan perkara ini ya. Ala kulli hal, insya-Allah kita akan menelitinya secara lebih teliti lagi biiznillah dalam pertemuan yang akan datang insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Ada video ya, ada video, dan saya mungkin boleh datangkan video ini sambil untuk kita melihat ya video ini insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Saya akan datangkan di bahagian komen ya, saya datangkan terus di bahagian komen. Okey. Kita tengok apa namanya video ni, alhamdulillah ya, macam yang disebutkan oleh seingat-ingat saya begitulah, tapi alhamdulillah sebagaimana yang disebut itu yang dinyatakan di sini pun begitu. Saya tak dan tengok lagi apa yang disebut oleh Syekh Ali Jummah berkenaan dengan perkara ini. InsyaAllah kita akan menelitinya, perbahasan untuk pertemuan akan datang biiznillah subhanahu wa ta'ala. Okay. Terima kasih semua, jazakumullahu khaira. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.